Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini Allah pertemukan kita sekali lagi. Dan kitab kita yang kita baca ialah tentang Al-Firqatun Najiyah, membincangkan tentang kumpulan yang selamat. Kumpulan yang selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada fitnah. Fitnah apa? Fitnah dunia dan fitnah akhir zaman. Apa bentuk fitnah akhir zaman? Umat ni akan berpecah. Ini satu fitnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu kepada kita berdasarkan hadis yang kita dah baca sebelum daripada ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang panjang umur di kalangan kamu, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Siapa bagi tahu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga dalam hadis yang lain Nabi bagi tahu, "Sataftariqu ummati ila 73 firqah." Umat Nabi ni akan berpecah bukan kepada 2, 3, 4, malah umat Nabi akan berpecah sampai 73 golongan. Dan yang lebih parah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kulluhum finnar illa wahidah." Semua daripada kumpulan itu akan masuk neraka kerana mereka menyimpang daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu saja daripada yang pecah tu, Nabi kata satu saja. Bila sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Hum ma ana alaihi wa ashabi." Mereka itulah orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Dan jalan Nabi dan jalan sahabat inilah yang dipanggil sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab tu semua orang nak guna nama terma Ahli Sunnah wal Jamaah, kerana nama itu menggambarkan nama yang selamat, golongan yang selamat. Akan tetapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana terlalu ramai pula yang memakai nama Ahli Sunnah wal Jamaah, tanya orang ni dia kata dia Ahli Sunnah wal Jamaah, tanya orang ni dia kata dia pun Ahli Sunnah wal Jamaah, tanya yang ketiga dia pun kata dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka mesti kita tahu ciri-ciri dia, bukan sekadar pada nama, tapi kita tahu ciri-ciri dia macam mana. Kerana ahli sunnah yang menyelamatkan dia bukan nama dia,
Yang menyelamatkan dia adalah ciri-ciri yang ada pada dia. Sebab itu bila sahabat radhiyallahu anhum tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selamat daripada 73 tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, hum ma ana alaihi wa ashabi. Nabi sebut ciri dia, bukan Nabi sebut nama dia. Nabi sebut ciri dia. Sebab nama ni boleh berubah, nama ni boleh ditampal, nama ni boleh dibawa. Tapi yang penting ialah Allah akan menilai kita pada ciri dia. Apa ciri dia? Ciri golongan yang selamat ialah orang yang berpegang kepada sunnah Nabi dan mengikuti jalan para sahabat Nabi. Inilah dia ciri ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Kerana nama menggambarkan sifat. Ahli sunnah makna dia ikut sunnah Nabi. Wal jamaah, jamaah ni kumpulan, kelompok. Kelompok mana? Kelompok yang dimaksudkan ialah sahabat Nabi. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup dengan aku. Generasiku, kata Nabi. Siapa generasi yang duduk dengan Nabi? Generasi sahabat. Kemudian siapa? Thummal ladzina yalunahum. Kumpulan yang datang selepas mereka, menyusuli mereka. Kemudian siapa? Kumpulan yang menyusuli mereka. Kita kenal sebagai 3 generasi emas. Golongan sahabat, golongan tabi'in dan golongan tabi'ut tabi'in. Jadi pada malam ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak kenal lagi ciri-ciri golongan ini. Kita nak kenal lagi ciri-ciri golongan ini. Dan kalau kita boleh recall balik, kita boleh ulang balik apa yang kita telah sebut secara ringkas. Golongan ini sifat dia yang pertama, setia mengikut manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dan setia bersama dengan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian golongan ini apabila berselisih pendapat, dia akan merujuk kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Manakala berlaku selisih pendapat, dia akan rujuk apa Quran kata, apa Rasul kata dalam menentukan permasalahan yang berlaku kepada mereka. Yang ketiga, kumpulan ini tidak akan mendahulukan sesiapa pun individu lebih daripada Allah dan juga Rasul. Makna bila Allah dan Rasul bagi tahu sesuatu, mereka akan kata sami'na wa ata'na. Dia tak akan kata tapi kan saya rasa kan yang ni lebih baik. Dia tak akan kata macam tu apabila berdepan dengan kata Allah dan Rasul. 3. Yang keempat, golongan yang selamat ini senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita mengajak manusia mentauhidkan Allah dan meninggalkan taghut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi Allah Ta'ala kata kami telah utuskan pada setiap umat ada Rasul. Tugas mereka ialah mengajak kaum dia menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Taghut bererti segala sembahan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kumpulan yang selamat sangat menjaga tauhid. Dia tidak akan menyembah selain daripada Allah. Dia tidak akan bertawakal melainkan kepada Allah, dan dia tidak akan berdoa melainkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Sifat yang kelima, golongan yang selamat suka dan senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan mereka. Bila dalam kehidupan dia, tata cara kehidupan dia, dia tahu Nabi buat macam ni, dia akan ikhtiar. Dia tahu Nabi masuk masjid tangan kaki kanan, dia suka masuk masjid kaki kanan. Dia tahu Nabi keluar ke masjid kaki kiri, dia suka keluar masjid kaki kiri. Dia tahu doa-doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk tandas, doa keluar tandas. Dia tahu doa naik kenderaan. Bukan sekadar itu, waktu makan, dia tahu Nabi makan tangan kanan, dia makan tangan kanan. Dia tahu Nabi tak suka makan tangan kiri, dia tak makan tangan kiri. Bukan itu saja, dalam soal ibadah, dia tahu salat Nabi macam mana, doa iftitah Nabi macam mana, bacaan dalam rukuk Nabi macam mana, bacaan dalam sujud Nabi macam mana. Dia akan berusaha menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya. Sebab inilah ciri-ciri yang ada pada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sifatnya golongan ini yang ke-6, mereka tidak mengikut hawa nafsu dan mereka tidak berpegang kecuali dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu perkataan manusia setinggi manapun keadaan dia tidak akan mencapai darjat kalam Allah dan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh disebut golongan selamat ini, majoriti atau golongan selamat adalah para ahlul hadis, iaitu orang yang berpegang dengan hadis. Golongan yang selamat dia berpegang dengan hadis. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey. Golongan ini yang sifat dia yang ke-8, mereka tidak ta'assub kepada seseorang. Dalam masa yang sama mereka sangat menghormati para ulama dan imam mujtahid. Imam pak mazhab sangat hormat kepada mereka, tapi mereka tidak fanatik ataupun ta'assub kepada salah seorang pun daripada mereka. Mereka menghindari sifat ta'assub, bukan sekadar kepada imam-imam mazhab, tetapi mereka menghindari sifat fanatik terhadap orang-orang yang datang setelah daripada mereka. Sehingga apa yang mereka pegang dalam hidup, mereka berpegang teguh dengan tali Allah, iaitu dipanggil wa'tasimu bihablillah. Mereka beriktisam, sungguh-sungguh berpegang teguh dengan kalam Allah dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memahami mengikut pandangan ulama-ulama mujtahid. Okey, ulama-ulama yang berpegang dengan Quran dan ulama-ulama yang berpegang dengan as-sunnah. Yang ke-9, golongan ini menyeru manusia kepada ma'ruf dan mengajak manusia atau mencegah manusia daripada yang mungkar, kerana mereka menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada benda mungkar, dia akan tegur. Sebab tu kadang-kadang golongan-golongan ini dimusuhi sebab dia suka tegur orang. Yang tak suka tegur ni, dia tak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Orang buat salah pun dia relax je. Orang buat maksiat tu sama telah aja. Orang buat benda-benda yang menyanggahi sifat syariat pun dia tak tegur. Maka perkara macam ni mereka bukan ciri golongan yang selamat. Sebab ciri golongan selamat, mereka akan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian
ada beberapa tanda, boleh kata tanda, boleh kata sifat, boleh kata ciri golongan-golongan ini yang seterusnya. Tanda mereka, kalau mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni jumlahnya sangat sedikit. Jumlah orang yang selamat ni sangat sedikit. Tak sikit macam mana, dah lah pecah 73. Yang selamat ni satu daripada 73. So mereka banyak ke sikit? Sikit. Tentang keadaan mereka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Tuba lil ghuraba, Nabi kata. Kan ada urut nasyid ghuraba, orang yang asing. Nabi pun kata, bada'al islamu ghariban, bada'al islamu gharibun wa sayaudu gharibun kama bada'. Islam ni bermula dalam keadaan asing, dan dia akan kembali asing seperti mana dia bermula. Maknanya kumpulan yang selamat ni mereka sangat sedikit, iaitu orang-orang saleh di kalangan, di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk, orang yang mendurhakainya lebih banyak dari orang yang mentaatinya. Jadi sifat mereka ni sangat sedikit. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri, kalau tak silap saya, dia berpesan, apabila kamu bertemu dengan ahli sunnah, orang berpegang dengan sunnah Nabi, orang berpegang pada hadis Nabi, maka berbuat baiklah kepada mereka kerana jumlah mereka sangat sedikit. Jumlah mereka sangat sedikit. Okey? Sebab orang yang nak mempertahankan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, dia akan termasuk dalam hadis bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam ni bermula asing, akan kembali asing seperti mana dia bermula. Malah dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut dalam surah Sabah ayat yang ke-13, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak masuk syurga, kita nak selamat daripada fitnah neraka, dan kita nak selamat daripada apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita agar jaga keselamatan di akhir zaman. So nak kena cari mereka ni siapa, dan jumlah mereka sangat sedikit. Jumlah mereka sangat sedikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tanda golongan ni juga, golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Orang banyak memusuhi golongan yang selamat. Mereka ini difitnah, mereka ini dilecehkan, dan mereka ini digelar dengan sebutan yang buruk. Orang panggil pemecah belah masyarakat, orang panggil geng-geng ni ekstrim, dengan panggilan-panggilan yang buruk, dilabel dengan macam-macam, dilabel dengan kumpulan yang sesat. Tapi kalau dia tanya apa yang sesat dia, sesat dia sebab dia mengajak manusia kembali kepada Quran, mengajak manusia kembali kepada sunnah. Jadi apa masalah dia? Masalah dia,
Kerana bila mengajak manusia kembali kepada Quran dan Sunnah, dia akan bertembung dengan amalan budaya masyarakat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi perkara yang sama. Nabi nak tukar orang daripada dulu sembah berhala, majoriti orang sembah berhala masa tu. Tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni asik seorang-seorang dia ajak manusia, janganlah sembah berhala. Abu Lahab kata apa? Tabballaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana? Kerana ini kamu kumpulkan kami. Maka digelarlah Muhammad sebagai pemecah belah masyarakat. Orang yang sambung kerja Nabi akan mendapat gelaran yang sama. Pasal kita akan bertembung dengan apa yang orang duk tengah buat, masyarakat yang buat. Kumpulan-kumpulan asing. Dulu, contoh, dulu kita tak pernah tengok dekat masjid ni orang duduk menari dalam masjid. Dululah dulu. Dulu ni saya ni tidaklah tua mana. Tapi dulu saya tu tak jauh sangat. Mungkin tuan-tuan ni ada yang lebih jauh usia dia boleh tahu dulu yang dulu daripada saya. Pernah tak kita tengok dulu-dulu orang masuk masjid, orang bergendam dalam masjid, orang menari dalam masjid, orang zikir sambil menari? Pernah tengok ke tak? Kita kata kita tak pernah tengok. Itu dulu yang dulu. Malah kalau kita kembali dulu yang dulu sampailah yang dulu sekali, iaitulah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Agak-agak sahabat dengan Nabi itu duduk bergendang ke dalam masjid. Agak-agak sahabat Nabi dulu kalau duduk berzikir itu lompat-lompat ke dalam masjid. Maka ahli golongan yang selamat, dia akan merujuk kembali kepada hadis Nabi. Dia membaca hadis, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sahih Sunan Abi Dawud, buka Sunan At-Tirmidzi, cari hadis. Sekarang ni lagi mudah, kita ada ensiklopedia hadis. Kita ada orang panggil apa? Search engine. Ada maktabah syamilah. Senaraikan beribu kitab, kita tinggal search, tekan search. Ada tak hadis sahabat dulu dengan Nabi ni dia menari dalam masjid waktu zikir? Kita tak akan dapati, tuan-tuan. Tapi masyarakat ni dia mungkin lama dia seronok. Sehingga akhirnya pada hari ni bila kita kata, tuan-tuan, marilah kita berzikir, duduk elok-elok, tenang-tenang, tak payah menari dengan berzikir, tak payah bergendang waktu berzikir, tak payah pukul kompang dan sebagainya. Ni ekstremis, dia kata. Tapi sebenarnya tujuan kita ajak kembali kepada sunnah yang asal. Itu punca macam mana berlakunya pertembungan. Ada orang kata tak payah bertembunglah dengan masyarakat, biarlah dia nak buat apa pun. Tuan-tuan, kalau dibiarkan manusia buat apa, Nabi kata rosak agama. Kerja amar ma'ruf nahi munkar ni seperti orang naik kapal. Naik kapal, kemudian ada orang duduk tingkat atas, orang duduk tingkat bawah. Sehingga bila orang tingkat bawah ni dia nak kepada air, dia kena naik ke tingkat atas. Maka orang tingkat atas akan bagi air kepada dia, sebab orang atas boleh tadah air hujan dan sebagainya. Lalu berkatalah orang di bawah kapal, dia kata kita ni susah, setiap kali nak ambil air kita kena naik, jumpa minta dengan orang atas. Apa salahnya kalau kita tebuk kapal ke bawah,
dapatlah air daripada bawah. Betul tak? Maka apa kata kalau orang atas tu tak buat amar ma'ruf nahi munkar? Dia kata tak apalah, ikut orang bawah lah. Dia nak tebuk ke bawah, kau nak tebuk ke tepi, kau nak tebuk ke mana pun, itu dia punya pasal lah. Kita atas ni, kita selamat dah, bukan kita ada air dah. Dia pun tebuk ke bawah. Bila dia tebuk, apa jadi? Karamlah kapal. Kerja amar ma'ruf nahi munkar. Tuan-tuan, perumpamaan tu bukan saya bagi tahu. Ada hadis yang Nabi SAW bagi tahu supaya umat dia ni mengambil berat antara satu sama lain dan buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kumpulan ni dipanggil asing. Ahlul hadis menjadi asing sebab mereka suka merujuk kepada hadis Nabi. Sedang selain daripada ahlul hadis tidak asing sebab dia ikut, Allah panggil ikut keinginan masyarakat. Akhir sekali berlakulah pertembungan. Lalu bila berlaku pertembungan, digelarlah dengan gelaran macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok orang yang dilabel dengan labelan macam pelik-pelik zaman kita, tempat kita ni, tuan-tuan dengar balik, kenapa dia dilabel sedemikian? Kalau dia dilabel sedemikian kerana usaha dia mengajak orang kembali kepada Al-Quran, kerana usaha dia mengajak orang kembali kepada sunnah Nabi, ketahuilah inilah antara ciri-ciri golongan yang selamat. Tapi kalau dia dilabel dengan perkara sesat, lalu kita tengok memang dia sebar hadis palsu, dia ajar amalan-amalan karut, dia ajar kepercayaan-kepercayaan khurafat yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan tidak ada sumbernya dalam hadis Nabi, maka ketahuilah orang ini benar-benar sesat. Kerana kayu ukur yang menentukan kebenaran dan kebatilan itu ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ni Allah Ta'ala kata apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang mana padanya diturunkan Al-Quran. Quran turun sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan dari petunjuk. Wal furqan, dan pembeza. Quran ni Al-Furqan, pembeza. Nama Furqan. Furqan ni dalam bahasa Arab, maksud dalam bahasa Melayu ialah pembeza. Apa yang Quran bezakan? Quran bezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi sebab tu bila orang buat kerja amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak disukai orang. Sebagaimana Nabi SAW dulu. Tuan-tuan, Nabi kalau kerana akhlak bukan top 10 lah, top 1. Orang yang paling indah akhlak dia. Cepat yang masa dia. Allah.
La haula wala quwwata La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma hadi Muhammad. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berbalik kepada apa yang kita sebut tadi, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nak dikira dari sudut akhlak lah, orang yang paling indah akhlak dia, paling indah. Selama 40 tahun semua orang sayang ke Nabi. Semua orang, sama ada keluarga dia atau kabilah dia, semua orang sayang. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi julukan Al-Amin. 40 tahun. Jadi kita tahu isu akhlak tak ada pada Nabi. Tetapi sebaik saja Nabi mengajak kaum dia kepada tauhid, akhirnya dia dimusuhi. Nampak? Kadang-kadang orang kata kita nak ajak orang ni kena lemah lembut. Betul, lemah lembut. Kita nak ajak orang ni kena dengan sopan santun, berhikmah. Betul. Tapi tuan-tuan, hikmah ke tak hikmah ke, sifat dakwah ni akan dimusuhi. Akan ada orang yang memusuhi dakwah yang benar. Kerana Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu dah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawlu ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Tiap-tiap nabi ada musuh, iaitu syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi sifat golongan ni dia akan dimusuhi, dibenci, dicaci, dicerca, dicela, dilabel. Sebab apa label tu? Sebab dia mengajak kepada sunnah Nabi. Sebab tu tuan-tuan, bila dengar label, jangan takut lagi. Tanya dulu, label ni tentang apa? Label ni kepada orang yang bertentang dengan masyarakat. Apa yang tentang masyarakat? Sebab dia mengajak masyarakat kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu hati-hati. Kita bimbang, takut-takut. Yang kita benci itu sebenarnya orang yang patut kita sayang.
dan yang kita sayang itu sebenarnya orang yang patut kita benci. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir kata macam-macam kepada Nabi. Sepatutnya mereka dengar dulu hak Nabi kata dan dia sayang kepada Nabi. Tapi tidak macam tu. Ada orang termakan hasutan akhirnya membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang termakan hasutan sehingga membenci para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ada orang termakan hasutan sehingga akhirnya membenci para pendakwah yang mengajak umat kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tak pelik kalau dia musuhi. Pasal Nabi pun dimusuhi. Okey, di ciri ni yang kedua. Tapi kena tahulah, kalau yang dimusuhi itu sebab dia bertentangan dengan hak Nabi ajar, tu patutlah kita hindari. Kita kena tengok apa inti dulu sebelum daripada tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sebagai contoh ketika mengajak kepada tauhid, baginda dituduh oleh kaumnya sebagai tukang sihir lagi sombong, padahal sebelumnya mereka menggelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Al-Amin. Nampak tak muslimin dan muslimat? Kena hati-hati. Kita ni kadang-kadang orang yang datang bawa hadis Nabi kepada kita, kita tak sayang kat dia. Ada orang dengan muka handsome, mari mengaku keturunan Nabi, punyalah masyarakat kita puja dia. Ada seorang mari, pak kita ni lah, pak kita Malaysia, pergi ke mana, ke sini, ke situ, pergi dipuja sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sayang kepada keturunan Nabi, tapi bukan dengan pujaan yang macam tu. Dia puja sini, dia datang bawa apa? Dia duduk je. Dia duduk orang jamun, kemudian itu ada tak dia sampaikan majlis ilmu? Ada tak dia sampaikan hadis-hadis yang sahih? Maka balas sebaliknya. Bila kita tengok ada dia sebarkan hadis palsu. Tuan-tuan, kalau sekadar modal keturunan Nabi, tempat kita ni berlambak keturunan Nabi. Kalau modal, pak kita ni ada keturunan Al-Attas, ada keturunan Al-Idrus, ada keturunan Baraka'ah, ada keturunan apa lagi, banyaklah, Jamalul Lail, Sultan Perlis, keturunan Jamalul Lail, ada silsilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira, cari orang nama Said Syarifah tu, kebanyakan mereka tu, ataupun boleh kita kata almost lah mereka sebenarnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak puja kat begitu. Sebab apa? Sebab yang kita nak adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut nama keturunan ni, ada hak nama dia Said tapi jadi penyanyi pun ada. Betul. Jadi bukan kemuliaan tu pada keturunan. Kalau nak kira kabilah, Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Kalau nak kira keturunan, Abu Lahab tu orang yang pertama sekali gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah keturunan dia boleh menyelamatkan dia dari azab api neraka? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman kepada Allah. Jadi inti utama sebenarnya adalah risalah Nabi itu. Apa yang Nabi SAW bawa kepada kita, kita beriman dengannya, kita beramal dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Itulah inti kemuliaan. Tapi kalau ada orang yang ikut Nabi dan dia keturunan Nabi, maka kita akan respect orang ni. Dia bernasab mulia
padanya ada keimanan yang mulia dan dia membawa risalah yang mulia. Tapi sebaliknya, kalau hanya modal keturunan tapi dia menyimpang dari ajaran moyangnya sendiri, maka kita katakan dia tidak lebih baik daripada orang yang tidak keturunan Nabi, yang berjuang berpenat lelah menyebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuliaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada ikutan kita terhadap baginda. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau betul kamu sayang kepada Allah, maka ikutlah aku, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak jadi golongan selamat ni, kena tahu Nabi tu macam mana. Kena kenal dulu Nabi. Jangan kenal orang panggil, oh saya tengok muka dia indahnya, cantiknya dia, tuan-tuan tengok handsome, tak tengok janggut. Janggut Nabi panjang, janggut dia ni pendek. Saya ingat Syekh Abdul Razak, saya pernah cerita sini. Syekh Abdul Razak dia jumpa orang mimpi. Syekh, aku mimpi jumpa Nabi. Mu mimpi jumpa Nabi. Syekh tak teruja sangat. Cuma Syekh tanya dulu, cuba bagi tahu kepada aku, macam mana orang yang kamu tengok dalam mimpi itu? Oh, dia kata aku tengok orang yang cantik rupa dia, putih kulit dia, licin dagunya, berpakaian serba putih. Syekh tersenyum. Saudara, kalau saudara tengok tu bukan Nabi. Bukan Nabi. Habis tu saudara tengok orang lain. Cuma kejahilan saudara terhadap Nabi menyebabkan saudara sangka orang yang sifat dia tak sama dengan Nabi tapi dianggap seperti Nabi. Mana? Nabi ni janggut panjang. Kamu kata kamu mimpi orang dagu dia licin. Macam mana dagu licin tu Nabi? Sebab dalam sifat Nabi janggut dia panjang. Nampak tak? Tapi kenapa orang tu sangka dia tengok Nabi? Sebab dia sendiri tak kenal Nabi tu macam mana. Jadi penting kita ni sebelum kenal cicit dia, kenal dulu tok dia tu. Duk sungguh dengan cicit dia. Tok dia tu macam mana? Nabi sebenar tu macam mana? Pak keturunan Nabi, pak kita ni ramai. Kita muliakan hati pak kita pun alhamdulillah dah. Yang kita bimbang apa dia? Orang yang terpesona dengan ketampanan dan rupa paras serta penampilan, tetapi inti yang ada padanya tidak sama dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan nak benci kepada keturunan Nabi tak. Saya sayang kepada keturunan Nabi. Saya sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormat kepada orang-orang yang nama dia Said atau Syarifah ataupun orang yang ada keturunan Nabi, tapi dengan syarat dia sendiri jangan menyimpang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni lalu tuan-tuan ambil senarai keturunan Nabi, tuan-tuan akan panyuk tengok gambar dalam internet, keluar gambar macam-macam. Hok pakai tudung pun ada, hok tak pakai tudung pun ada. Itu kita kata terbahaya tu. Bukan sebab kita membenci keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang mulia itu sangat dihormati. Tapi keutamaan yang lebih tinggi adalah ajaran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi seorang syekh ditanya tentang golongan yang selamat, lalu beliau menjawab, mereka adalah orang-orang salaf. Yakni salaf ni generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti jalan mereka. Ni kerana mereka adalah orang yang mengikut petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Karena itu kita doalah kepada Allah banyak-banyak di zaman ini supaya Allah dekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekatkan kita dengan sunnah baginda, campurkan ke dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringankan lidah kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau saya sebut sallallahu alaihi wasallam tu selawat lah. Itulah selawat. Tak semestinya kita bangun berdiri dan sebagainya baru nak panggil selawat, tak. Bila kita sebut nama Nabi, kita iringi dengan sallallahu alaihi wasallam, itu juga bentuk selawat. Bila kita semayang, kita dalam tu ada selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ahli hadis adalah orang paling banyak selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ahli hadis bila dibaca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dibaca anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila dia baca kisah Nabi, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia selawat. Orang paling banyak selawat ialah orang yang paling banyak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ajar tentang cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ajar tentang zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang inilah ahlul hadis, mereka lah orang yang paling banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab itu kita kata, kita doa kepada Allah agar kita jadi orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta. Dan kita menjadi orang yang mencintai golongan yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai golongan yang mengajak kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersama dengan kumpulan ini menggabungkan diri kita dengan kumpulan yang mengajak umat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak kisah apa orang nak kata, kerana apa? Kita tahu kita sedang mengajak kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harapkan pada hari akhirat nanti, apabila Allah Ta'ala tanya kita, apa sumbangan kamu terhadap agama? Dan Allah Ta'ala tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ingat, kita kena akan ditanya tentang 3 perkara. Kita akan ditanya tentang Allah, kita akan ditanya tentang Islam, dan kita akan ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan rasa bangga dan kita akan rasa bahagia apabila kita boleh jawab bahawa aku dulu di atas dunia, aku mengajak orang, aku mendakwah kepada masyarakat, aku berusaha untuk beramal dengan sunnah Nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doalah kepada Allah. Dan inilah kumpulan yang selamat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya tidak mendakwa kita nak ambil direct macam hadis Nabi itu tanpa merujuk para ulama, tidak. Rujuklah para ulama, kerana mereka adalah jalan yang kita nak sampai kepada hadis Nabi. Rujuklah tafsiran mu'tabar dari ulama, tapi pastikan ulama yang mana manhaj mereka, ulama yang mengikuti petunjuk salafus salih. Memang kita tak pandai, kita jahil, tapi kita berpegang kepada para ulama yang benar. Yang mana ulama itu bila ajar, dia akan kata Rasulullah bersabda begini, mengikut tafsir yang ada dalam Quran, inilah tafsiran yang benar. Mengikut syarah dalam hadis oleh Ibnu Hajar, inilah yang syarahan yang sebenar. Mengikut Al-Imam Nawawi, inilah syarahan yang sebenar. Naam, kita kembali kepada hadis dengan tafsiran para ulama yang muktabar, dan kita kembali kepada kefahaman para salafus salih dalam mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, golongan yang selamat ni juga dikenali dengan golongan yang mendapat pertolongan. Insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan baca pula
apa pertolongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila orang itu berpegang dengan Quran dan juga sunnah, atau mereka menjadi golongan yang selamat. Allah akan tolong, Allah akan bantu. Seperti kisah Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun dia terpenjara, tapi Allah bantu dia, ilmu dia berkembang, diberkati oleh Allah, sehingga apa yang dia riwayatkan dari hadis sampai ke hari ini orang sebut nama dia hadis riwayat Imam Ahmad. Padahal dia di penjara, tapi Allah akan bantu. Untuk detail tuan-tuan, nanti kita akan baca kitab kita ni, iaitulah tentang golongan yang selamat, bahagian keempat, khusus pada tajuk Taifah Mansurah, kumpulan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti setakat itu dulu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.